Orang tanya, adakah masalah rumah tangga ini disebabkan ada pihak ketiga? Dia tak jawab tiga, dia pun sampai 9, 10. Dia kata, saya tak peduli. Dia ada pihak ketiga ke, ke-9 ke, ke-10, saya tak peduli. Tu marah tu. Tanya sikit lagi, dia pepak mikrofon tu. Marah. Pasal apa? Hujan tengah hari. Ni. Dia kata pasal apa? Dia kata kerana ingin hatinya kepada yang terlebih cantik daripadanya. Au i'radan, ataupun yang kata suami nusyus itu ialah berpaling suami daripadanya. I'radan ni maksud paling belakang. I'rad. Tak mau tengok muka bini pun dia main melugai. Oh, tu teruk. Dia tak berkenan dekat bini dia ni sampai tak boleh tengok muka pun dia main melugai. Dia tengok muka pun dia geli dalam perut ni. Dia kata, hang tak sadar main lintas depan aku boleh tak? Oi. Bini dia kata, awak abang lorak kan ni? Lorak apa? Aku benci ke hang? Hang tak faham lagi ke? Aku benci ke hang? Aku benci. Riak betul. Tuan-tuan percaya tak kata contoh-contoh yang kita buat ni ada berlaku dalam masyarakat? Oh, teruk pada tu pun ada. Teruk pada tu pun ada. Rupanya Quran Allah buat turun main ni, Allah tahu dah. Pasal apa? Pasal Allah buat manusia. Allah tahu dah perangai manusia ni. Bukan Allah saja tahu perangai manusia ni, malaikat tahu dah. Bila Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam alaihi salam, Allah suruh malaikat ni usjudu li Adam. Suruh sujud kepada Adam. Di antara objection yang malaikat bagi dekat Allah ni, apa dia kata? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Mereka tanya kepada Allah, ya Allah, adakah engkau jadikan depa ni semua ni, depa ni satu orang manusia yang akan buat rosak di atas muka bumi, wa yasfiku ad-dima, dan depa akan menjadi orang yang menumpahkan darah sama-sama depa di atas muka bumi. Bukan Allah saja tahu, malaikat tahu dah. Malaikat kata dekat Tuhan, ya Allah, awak yang pergi buat mereka ni, aku tengok pun tahu dah mereka ni. Ni semua hujan tengah hari punya geng. Hak nak hujan tengah hari, hak elok sampai ke pun ramai. Tapi Quran duk cerita dekat kita ni, hak geng ni, geng hujan tengah hari ni. Apabila au i'radan, apabila suami ni tak mau ambil tahu hal bini dia, dia beralih belakang, tak mau tengok bini dia, dia fed up, dia benci dekat bini dia, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhun. Quran kata apa? Maka tak mengapa atas keduanya, yakni atas suami isteri itu, bahawa suluh keduanya, dua-dua ni pergi sit down, duduk bincang elok-elok. Jangan bercerai. Tak bagus bercerai ni. Satu benda yang halal bercerai ni. Abghadul halal ilallah at-talaq. Satu perkara yang halal di sisi Allah, tetapi Allah cukup benci. Apa dia? Talak. So kalau nampak macam dia ke arah tu, stop bang. Jangan bagi jadi perceraian itu. Rupa-rupanya ayat ni, ayat 128 surah An-Nisa ni turun, dia ada satu riwayat dia. Cerita dia apa? Berlaku kepada salah seorang isteri Nabi, nama dia Saudah bin Zam'ah. Dan isteri Nabi salah seorang nama Saudah. Saudah ni dia umur dia agak tua sikit, dan Saudah ni dia satu benda dia takut, dan dia tak mau benda tu jadi ke dia. Apa dia? Dia takut Nabi ceraikan dia. Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi. Nabi tak ada pernah ingat pun nak cerai dia, tapi dia sebagai satu orang yang berumur sikit, dia tengok Aisyah muda, dara, dia tengok Safiyah segak, cantik jelita, dia tengok, dia rasa macam dia ni kurang lah banding dengan hal lain. Maka Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi ni, dia takut. Dia sorang-sorang dia, orang perempuan dia memang lagu tu, dia suka duk karang sorang-sorang dia. Dia buat karangan tu, karangan tajuk cerita hantu. Memang dia takut lah. Dia duk karang risat lagi, kalau lelaki aku cerai aku ni macam mana ni, tengok mata anak-anak dia ni, tengok mampu lah, aku tak boleh hidup lah kalau dia ni tak ada. Tuan-tuan, orang perempuan kalau tak ada suami susah lah tuan-tuan. Susah. Tuan-tuan pula kena tanya perempuan.
Perempuan kalau tak ada suami, tanya lagi patut tak ada respon dia tuan-tuan. Orang perempuan ni kalau tak ada suami susah tak? Tengok semua relax ke? Tak respon. Silap soalan rupanya. Orang perempuan. Orang perempuan ni tuan-tuan, ada di kalangan orang perempuan ni bawa kereta tapi nak buh minyak kereta tak erti. Ada. Perlukah saya minta mereka angkat tangan? Tapi ada. Bawa kereta, dia tahu start enjin bagi hidup, masuk gear, bismillah, subhanallazi sakhara lana, dia pun berkelana pergi kerja. Lepas semua, telefon lelaki dia kata, abang ni pasal apa? Tu dia start tak mau hidup. Suami tanya, dia dah tahu mana ni, tengah duduk jalan elok-elok ni, saya duduk balik daripada ofis ni, duduk ada dekat Green Lane ni, dia mati tengah-tengah jalan ni, orang pakai duduk phone, duduk jegir kat saya pula lagi. Suami dia kata, pasal apa? Aku duduk servis cukup-cukup 5,000, hantar pergi tukang minyak hitam apa semua, buat elok. Cuma start tengok, dia kata start sampai peluh dah ni, dia kata tak hidup, main lah ni, takut lah orang duduk jegir ni. Kita pun turun, minyak habis. Tak ada apa pun. Kita tu on the way nak pergi ni, telefon habis, mekanik mana kenal apa semua ni, minta tolong satu ni kereta. Mekanik ni pun tak apalah, ingat kawannya pasal tinggal kereta orang lain, terpah main tengok, dia pun suruh buka depan dulu, tak tengok minyak lagi. Buka depan dulu, keluar toslet kecil, tak ambil toslet panjang, duk suluh cari tang mana apa, silap cabut pulang, buh balik. Semua tak boleh. Apa siapa dia kata. Duduk bangku driver nak start tengok. Dia kata minyak habis. Ni yang kata orang perempuan. Tu suami duk ada. Dia tak tibuh minyak kita sendiri. Kita kata ke dia minyak habis, patutlah apa hang tak buat. Dia kata abang lah, abang tak buat. Kita salah juga. Tak apalah kita ada. Kalau esok kita tak ada, dia nak marah siapa? Dia nak marah siapa esok ni? Susah dia. Itu satu contoh. Contoh minyak kereta tak ada. Tuan-tuan, lain contoh lagi. Tuan-tuan ingat orang perempuan ni, kebanyakan dia tahu ke ni, kalau dia kerja gaji besar apa semua, ni cerita income tax nak kena bayar apa semua ni, dia reti ya? Nombor income tax pun dia tak ingat. Nak bayar income tax apa? Nombor income tax pun dia tak ingat. Bukan nak abang kata mereka ni koman mana sangat, tapi nak abang kata orang perempuan ni dia nak bergantung pada suami, itu aja. Dia kata apa guna ada suami kalau saya tak boleh bergantung kat abang. Weh, orang cakap pandai dia kata. Kita kata dia kalau saya tak ada esok macam mana? Dia buat senyum satu macam tu, kita takut. Dia kata kalau abang tak ada esok macam mana? Dia buat senyum satu macam. Nak menikah lain ke dia ni? Yang kita bini mati nak menikah lain tak apa. Yang bini ni kalau kita mati lagu duk tak bagi dia menikah lain pula. Yang kata lelaki-lelaki ni. Nampak? Ni ayat lagi kita duk baca ni. Inilah ceritanya. Dia nak habang kata orang perempuan ni golongan apa? Mustada'afin. Golongan yang lemah. Mereka mengharapkan bantuan orang lelaki-lelaki. Tiba-tiba lelaki-lelaki yang dia harapkan boleh dijadikan tempat dia berpaut ni, tiba-tiba duk buat nusyus dekat dia. Duk buat tak mau nak tengok dia, duk buat benci dekat dia, duk buat nak marah dia, duk buat duk cari pasal dengan dia dan sebagainya. Ini rupa-rupanya berlaku pada rumah tangga Nabi kepada isteri yang bernama apa? Saudah binti Zam'ah. Nabi tak buat apa kat dia, tapi dia sendiri duk ingat, duk rasa macam aku ni. Okey. So dia takut dia kehilangan title Ummahatul Mukminin. Title Ummul Mukminin tu, title isteri Nabi tu, dia tak mau hilang. Maka apa yang Saudah binti Zam'ah buat, satu hari dia panggil Nabi, dia ajak duduk, dia sembang dengan Nabi. Saudah ni dia kata, ya Rasulullah, dia kata aku umur dah tua sikit, dia kata macam ni lah, dia kata giliran yang sepatutnya di rumah aku bagi, kamu pilih ke rumah siapa-siapa isteri yang lain, aku reda, dia kata macam tu dia. Walhal Nabi tak buat, tak tunjuk muka dekat dia, Nabi tak tunjuk, tak suka kat dia, tak ada apa pun. Tapi dia ni, dia concern tentang benda ni. Dia takut kot satu hari Nabi jadi tawang dengan dia. Awal-awal dia nak suluh dengan Nabi. Dia ajak Nabi duduk, dia beritahu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata tak ada masalah, saya bersedia tolak ansur. Malam yang giliran rumah saya, pilih di rumah isteri mana-mana pun, saya reda, dia kata. Nabi SAW, kalau kita baca cerita dalam hadis, ada cerita panjang, Nabi SAW berapa orang isteri ada, tiap-tiap hari dia akan pergi di rumah semua isteri ni. Cuma malam dia akan tidur di rumah yang empunya giliran.
Tapi siang kalau ada 9 rumah dia akan pergi. Tak ada satu rumah yang Nabi miss. Malam dia akan tidur di rumah yang punya giliran. Saudah ni dia sampai macam tu. Dia kata, tak apa ya Rasulullah, giliran aku pulang balik, pilah rumah siapa-siapa pun, aku redha, dia kata. Apa yang dibuat oleh Saudah binti Zam'ah ni mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah buat turun mai ayat 128 ini. Puji perbuatan Saudah binti Zam'ah ni. Pasal apa? Pasal dia tak selfish. Dia tidak penting diri dia sendiri. Dia pentingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi tidak minta benda tu. Dia kata apa? Dan suluh dia dan bertolak ansur dia pada giliran dan juga pada nafkah. Dengan ditinggal satu baginya kerana menuntut kekal dia bersahabat sebagai suami isteri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak supaya dia kekal jadi isteri Nabi. Dia bagi benda tu. Dan itu dia kata dengan syarat redha perempuan itu. Dia kata, bagi kita hari ini mesti kena orang perempuan macam ni, macam Saudah binti Zam'ah ni. Dia duk dapat hari ni bukan Saudah, dia Saudah. Dia lain sikit lah. Dia apa, dia pergi duk korek baca apa SMS laki dia pergi duk korek baca ni, dia duk buat lagu tu. Dia buka baca apa semua, saya lagi dia pegang apa ke di tangan dia, kata abang cakap terus terang, ni siapa dia ni abang ni? Abang tulis nama Haji Hasan. Dia kata tapi tulis ni macam Harisun. Pula lagi-lagi ni pun nakal kan? Nakal. Perempuan punya nombor tapi dia pergi tulis nama laki-laki dalam handphone dia. Pandai. Ni rahsia ni, dengar baik-baik. Balik kalau cek tengok Haji apa dia tulis, belum tentu haji lagi, boleh jadi hajah. Jadi bila baca SMS tu, bunyi ni bukan macam Haji Hasan, bunyi lain macam. Abang-abang betul-betul Haji Hasan betul ke hari ni? Tuan-tuan, yang kata dunia hari ni tuan-tuan, akal lebih satu semua. Akal nak pusing ni dah ada. Baik, jadi dia kata kalau hari ini nak jadi macam tu mesti dengan redha isteri. Kalau suami ni dia nak apa-apa ke, macam mana dia ada isteri 3, 4, 5 tak ada lah, 3, 4 ke apa ke, dia nak pergi bagi hak giliang sana lebih, hak dia nak potong giliang sini dan sebagainya, tak boleh, melainkan dengan redha ataupun dengan izin isteri dia. Dan jika tidak, kalau isteri tak izin, tak redha, maka wajib atas suami itu menyempurnakan hak isterinya ataupun cerai. Dia kata, daripada buat tahana dekat bini, cerai bang dia. Kalau itu saja pilihan yang ada, tak ada pilihan lain. Jangan duk dera dia. Kalau betul dah fikir habis dah, memang tak mau dekat dia dan sebagainya, tak ada nampak kebajikan dah, cerai elok-elok. Supaya apa? Supaya dia dapat orang lain ke, dia boleh pergi hidup bahagia dengan orang lain. Jangan pergi duk tahang dia, jangan pergi duk buat tahanan dekat dia. Ini Islam tak bagi. Wasulhu khairun. Dan suluh ataupun berdamai itulah yang lebih baik daripada seseorang itu bercerai dan nusyus dan berpaling muka. Daripada hidup dalam rumah tangga macam neraka, berdamai buang lagi baik. Ataupun kalau dah tak nampak jalan nak berdamai, cerai buang lebih baik. Ada tuan-tuan hidup dalam satu bumbung, dalam satu rumah, bawah satu bumbung, tapi tak macam suami isteri. Ada macam ni dosa besar. Jangan buat benda macam tu. Firman Allah, wa uhdiratil anfusus syuh, dan dihadir nafsu seseorang itu akan sangat bakhilnya. Maksud dia apa? Kebiasaan tabiat manusia ni, khususnya orang perempuan, kebiasaan tabiat mereka itu apa dia? Bakhil, tamak. Dia nak monopoli kasih sayang suami dia pada dia seorang. Kebiasaan. Quran kata kebiasaan orang perempuan ni apa dia? Dia tamak. Dia nak laki dia tu hak dia saja, tak ada share dengan orang. Satu benda yang dia tak boleh dengar laki dia cakap apa dia? Nak menikah seorang lagi. Yang tu dia tak boleh dengar. Dia seram satu badan. Hak lain katalah apa pun, habanglah lagu mana pun, nak buat menyaga duit, tak ada duit dia bagi, tak apa. Dia kata, abang kita senang sama senang, susah sama susah abang, dia kata. Tapi bila abang nak pergi sedap seorang, dia tak bagi.
Laki dia balik-balik, dia kata ni nak cakap ni jangan marah nak. Rumah itu dia dah tak sedap lah. Dia kata, abang, apa abang ni jangan buat lagu ni, saya darah tinggi abang. Sekali lagi saya kena stroke sekali lagi, abang boleh kan nak jaga saya atas kursi roda. Rumah macam tu. Suami tak abang lagi. Keluar di mulut. Suami ni kata, tak, bukan. Dia kata di pejabat tu ada seorang ibu tunggal. Dia kata punggah. Lain cerita tak ada kan dia dah mula main lah. Ni Quran kata apa? Dia kata wa uhdiratil anfusus syuh, dan menjadi kebiasaan tabiat seseorang wanita itu ialah dia bakhil dan diperangai atasnya akan bakhil itu. Artinya apa dia? Perempuan biasanya tiada maaf daripada suaminya kerana tuntut haknya yang demikian itu. Orang perempuan kebiasaannya bab ni dia tak boleh share dengan orang. Dia kata, abang, saya, hidup saya, mati saya, abang seorang ya, suami saya. Abang jangan buat pasal dengan saya. Kata. Abang jangan lupa abang. Dia mulalah, dia zat abang. Dia pergi buka almari, dia ambil diary 15 tahun dulu punya diary. Dia main buka balik. Abang, ingat abang, kita menikah apa hari bulan. Kita mula-mula menikah apa pun tak ada abang. Abang ingat tak? Almari plastik hak mula beli itu duit siapa? Dia buka balik, tuan-tuan. 15 tahun punya diary. Dia buka balik. Lemari plastik tu yang hak pakai besi serelum plastik masuk, pakai satu apa papan keras tu. Dia kata, abang ingat tak abang, color hijau abang? Dia kata, abang ingat tak? Dia tanya, abang ingat tak tu berapa kali? Duit siapa abang? Saya nak tanya. Duit saya abang. Dia kata, duit saya. Abang ingat tak? Abang ingat tak? Kereta kita mula-mula pakai apa? KE20 abang. KE20. Abang sampai duk buat tidur tak lena nak tukang sport rim. Duit siapa sport rim tu abang? Duit siapa? Abang-abang main? Duit siapa? Dia duk main lagu tu. Kita kata okey lah aku tak iri lah. Toyota KE dah jual berapa puluh tahun dah tu. Dia duk ingat lagi. Tuan-tuan nak cari pasal dengan dia. Pasal apa ni? Pasal Quran kata wa uhdiratil anfusus syuha. Memang orang perempuan dia macam tu. Memang dia macam tu. Quran kata. Dan dia kata apa? Apalagi apabila suami kasih akan perempuan lain, itu satu benda yang dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima benda ni. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kamu berbuat baik pada isteri dan kamu pelihara daripada buat zalim kepada mereka itu, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ia dengan barang yang kamu beramal itu amat mengetahui, maka membalas Allah akan kamu dengannya. Quran dia main tu, dia bagi sejuk balik. Dia kata apa? Kalau sekiranya kita boleh jaga bini ada tu elok-elok, kenangkan balik jasa dia masa susah dulu dengan kita macam mana. Apa yang kita buat itu adalah satu kebaikan. Dia kata Allah Maha mengetahui. Menghargai sangat-sangat susah. Tuan-tuan, orang yang hijrah dengan Nabi, orang yang hijrah dengan Nabi tak sama. Nabi kata as-sabiqunal awwalun ulaika humul muqarrabun. Orang-orang yang mula-mula terima Islam, zaman awal-awal Islam masa orang siapa terima Islam kena dera tu. Siapa terima Islam masa tu tak sama dengan orang yang terima Islam kemudian ni. Tak sama tuan. Samalah dengan kita ni. Kita menikah dulu kita susah, kita tak macam kita hari ni. Hak hidup dengan kita masa susah tu tak akan sama dengan hak kawan yang main menikah dengan kita masa kita dah senang dah. Tak akan sama. Jangan banding pun. Pasal apa? Pasal tak akan sama. Tuan-tuan pernah dengar saya duk sebut banyak kali kisah apa? Kisah bila mai musim korban. Nabi SAW buat korban, Nabi pesan tinggal. Nabi kata bahagian ni hantar kepada keluarga Khadijah. Nabi dah mai di Madinah dah. Khadijah ni dah wafat, dah meninggal lama dah. Tapi Nabi SAW tak boleh nak padam tu. Kenangan dia hidup dengan Khadijah tu, dia tak boleh padam. Bila mai korban, Nabi pesan ni, dia kata ni bahagian ni pergi hantar ni dekat dia ni. Dia ni keluarga Khadijah. Dan kita pernah cerita macam mana Aisyah pernah rasa jealous. Pasal Nabi ni kira Khadijah tak boleh lupa. Aisyah kata, apa ni ya Rasulullah? Dia kata Khadijah. Bagi aku Khadijah ni tidak lain melainkan satu orang perempuan yang menjadi kenangan masa lampau engkau. Aisyah suruh keluar kalam tu.
apa hal ni, apa sangat istimewa Khadijah ni, dia kata. Sampai apa pun Khadijah dia kata, bagi aku Khadijah ni tidak lain melainkan dia satu orang perempuan yang merupakan kenangan masa lampau kau, dia kata. Oh, Nabi dengar macam tu, Nabi terus angkat. Jangan sebut 2 kali benda ni, Nabi kata. Aku tak boleh dengar. Tidak akan ada satu perempuan yang boleh menyamai Khadijah. Nabi kata dekat Aisyah ni, tidak akan ada satu pun perempuan yang boleh menyamai Khadijah, dia kata. Nabi sebut satu-satu dalam hadis tu. Apa dia? Pasal Khadijah ini dia terima aku di waktu orang buang aku. Khadijah ni dia belanja duit dia untuk aku di waktu tak ada siapa nak bagi duit dekat aku. Sebab apa? Sebab Khadijah ni, Nabi sebut semua jasa-jasa Khadijah, Nabi sebut semua. Nabi kata jangan sebut 2 kali apa yang kamu sebut tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada main bahagian tu orang perempuan merasa lega balik. Tadi dia kata silap dah main kuliah malam ni, tak syok betul dah. Main tang tajuk Khadijah ni dia okey balik. Naik kereta saya lagi kira tak bercakap apa. Dua-dua sampai di rumah bawa nasi makan gitu ya. Kalau tak ada ni balancing ni tak ada, pasang dah naik kereta ni apa nak jadi saya tak tahu. Duk janji nak singgah Tom Yam pun tak jadi. Pasal apa? Pasal Islam ini agama yang bersifat equilibrium, dia kata. Islam ni agama yang bersifat equilibrium. Dia equal. Dia tak ada buat naya satu pihak bagi untung satu pihak. Tak ada. Islam ini satu agama yang equilibrium, yang semua orang boleh merasai maneh dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung firman Allah Subhanahu wa taala, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, dan tiadalah kamu kuasa bahawa kamu sama, yakni berlaku sama rata, sama adil di antara segala isteri kamu pada kasih. Tuhan bagi tahu, wahai Muhammad, kamu selamanya tidak akan boleh berlaku adil dari segi kasih. Kita ada anak 4 orang. Dalam 4 orang, 4 kita sayang, 4 kita sayang, tapi ada seorang ni kita lebih sikit sayang dekat dia. Pasal apa? Pasal perasaan sayang itu beyond kita punya kontrol. Perasaan sayang tu dia luar daripada kawalan kita. Kita tak boleh kawal ni. Sayang ni Allah bagi. 4 anak, ada seorang kita lebih sikit. Bukan kata hak 3 tak sayang, tak. Sayang semua. Tapi hak seorang ni lebih sikit. Sampai hak 3 lagi anak boleh rasa benda ni. Anak boleh rasa, hak 3 lagi boleh rasa. Dia kata, ayah kalau abang minta apa pun dapat. Dia rasa, dia dah boleh rasa benda tu. Dan kita pun bila anak kita hak nombor 2 kata lagu tu, bila nak tidur malam kita pasang area TV color atas dahi kita, kita pun lagu satu macam ada ingat balik, ya orang betul pun aku sayang hak nombor 1 ni lebih sikit. Pasal dia ada banyak pasal lah. Mungkin dia pandai ambil hati kita, mungkin dia ni satu orang yang kita rasa lebih faham kita daripada hak lain, ataupun dia ada sebab musabab yang menyebabkan kita jadi lebih sikit kat dia. Anak 4 orang, hak 3 lagi tak berasa nak telefon kita pun, tapi hak sulung ni dia hari-hari dia ada call kita walaupun 5 minit. Assalamualaikum ayah. Ayah dah mana ayah? Ayah makan lagi? Okey. Makan ayah, jangan lupa nah. Okey. Ayah esok abang periksa, ayah tolong doa nah. Assalamualaikum. Hak 3 lagi dia duk SMS dengan siapa kita tak tahu. Kita dia tak call, dia tak SMS, dia tak apa, tapi sayang. Bukan dia tak sayang kita dan kita bukan tak sayang dia, tapi hak nombor 1 ni dia ada dia punya kelebihan dia. Kerana tu sayang kita pergi kat dia lebih sikit. Sayang ni Allah bagi. Nabi SAW doa apa? Nabi kata, Allahumma hadza qismi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Nabi doa. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, setakat ni saja yang dapat aku bagi dalam hal yang aku boleh kuasai. Nabi ini isteri ramai, Nabi kata setakat yang aku boleh kuasai, giliran depa, apa makan minum depa, duit ringgit dekat depa, aku boleh bagi sama rata. Tapi Nabi kata, fala talumni fima tamlik wala amlik, tapi janganlah anggap itu sebagai satu salah kepada aku
kalau sekiranya hak aku tak boleh buat ni, benda yang engkau kuasai. Maksudnya apa? Kasih sayang. Allah kontrol kasih sayang. Kita tengok orang susah mai kat kita dua orang, tapi ada seorang tu dia mai kat kita, dia mai satu perasaan, kita rasa nak tolong dia. Satu lagi kita tak berasa nak tolong dia, mai berasa dengan tak berasa tu siapa bagi tuan? Allah bagi. Allah dia campak mai dalam hati kita, pun kita jadi rasa kesian dekat orang ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian firman Allah dia kata apa? Walau harastum, dan jika kamu loba atas yang demikian itu, yakni nak bagi sama kasih kepada semua orang, kamu nak supaya kamu nak kasih semua orang sama rata sekalipun, kamu tak akan boleh buat lagu tu, kerana Allah yang kontrol benda tu. Fala tamilu kullal mail, maka janganlah kamu cenderung akan sebagai cenderung kepada satu isteri yang kamu kasih, yakni berlaku tak adil kepada yang lain. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai nampak sangat kita tak adil. Kita bagi 5 malam di rumah dia ni, 2 malam di rumah isteri tu, tak boleh macam tu. Tak boleh. Ada dalam sebuah hadis, dia kata, hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa ahadu shiqqaihi saqit, atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi SAW kata, siapa yang ada 2 isteri, barang siapa yang ada 2 isteri, famala ila ihdahuma, dia cenderung kepada seorang lebih, seorang lagi duk makan hati, seorang ni duk dapat lebih, jaa yaumal qiyamah, hari kiamat esok, dia bangkit di padang mahsyar esok, dia bangkit dalam keadaan wa ahadu shiqqaihi saqit, chassis dia lari. Terjemahan mudah, chassis dia lari, maksudnya apa? Wa ahadu shiqqaihi, sebelah badan dia saqit, jatuh. Ni apa nak kata tuan-tuan ni? Kalau tidak chassis lari, orang lain semua bangkit di mahsyar jalan steady aja, dia bangkit lagu duk main macam tu. Awak ni rupanya dia atas dunia dulu ada 2 isteri, dia duk tumpu seorang aja, hak seorang lagi duk makan hati. Bangkit dia di mahsyar esok ni dalam keadaan sengit macam tu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dia kata fatadharuha kal mu'allaqah, maka kamu tinggal akan dia, yakni akan perempuan yang kamu tak kasih itu, seperti mana perempuan yang duk tergantung-gantung, tiada ia bujang dan tiada ia bersuami. Dia buat tahanan dekat bini macam tu, dia duk jaga hak seorang ni, hak nu nak kata bercerai, laki ada. Nak kata ada laki tak nak balik. Perbuatan dia tu Allah Subhanahu wa taala cukup marah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan jika kamu suluh, iaitu dengan berlaku adil pada giliran dan nafkah dan sebagainya, dan kamu pelihara akan dia daripada buat zalim, maka bahwasanya Allah Taala adalah dia amat mengampun barang yang di dalam hati kamu, yakni daripada lebih kasih seorang isteri daripada seorang yang lain lagi. Kalau sekiranya kita minta ampun pada Allah, kita bertaubat, kita perbetul balik, Allah boleh ampun kita. Lagi Allah itu rahim dia dengan kita semua. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih. Dan jika bercerai 2 laki isteri, nescaya mengkaya Allah Taala akan tiap-tiap seorang daripada 2 isteri itu dengan kelapangan. Kalau sekiranya dah tak boleh dah nak jadi baik, melainkan perceraian saja jawapan kepada rumah tangga tu, mudah-mudahan perceraian itu membawa lapang kepada dua-dua. Maksud dia apa? Mudah-mudahan suami ni pergi dapat isteri lain, dia boleh hidup elok. Mudah-mudahan isteri ni pergi dapat suami lain, dia boleh hidup elok. Daripada kekal dalam rumah tangga tapi macam orang tak menikah. Quran kata lagu tu, dengan direzeki akan tiap-tiap seorang daripada suami isteri itu akan suami dan isteri yang lain bagi mereka itu. Mudah-mudahan pergi menikah lain jadi elok semua. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan adalah Allah Taala itu Tuhan yang amat luas kurnia dia, lagi amat hakim pada barang yang ditadbir bagi hamba-Nya. Allah Taala ini dia maha luas anugerah dia. Insya-Allah lepas itu kita sambung walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi insya-Allah kuliah kita yang akan datang tahun depan. Dengar takut, tapi dah bulan 1 aja. Lah ni pun dah bulan apa? 10. Jadi kuliah kita bulan depan cuma di Jelutung sahaja insya-Allah. Jadi jadual tuan-tuan dapat tadi ada 2 belah. Sebelah Oktober, sebelah lagi November.
ayat yang akan datang insya-Allah dia akan menceritakan kepada kita tentang sifat takabur Allah. Sifat takabur Allah. Takabur ni maksudnya besar diri. Sifat takabur ni hanya Allah saja boleh pakai, manusia tak boleh. Manusia kalau takabur haram. Pasal apa? Pasal dia mengambil sifat Allah buat pakai pada diri dia. So ayat yang akan datang kita akan tengok macam mana sifat takabur Allah, macam mana Allah Subhanahu wa taala dia besarkan diri dia terhadap kita ni semua, hamba-hamba dia. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا